Kedua, anggaran belanjawan 2024 memperuntukkan 393.8 bilion ringgit, iaitu belanjawan tertinggi yang pernah dibentangkan. Daripada jumlah tersebut, 303.8 bilion untuk belanja mengurus, 90 bilion ringgit untuk pembangunan dan 2 bilion ringgit simpanan luar jangka. Dewan Rakyat sekali lagi menjadi tumpuan di seluruh negara apabila Menteri Kewangan Anwar Ibrahim membentangkan belanjawan 2024 semalam. Kini TV mendapatkan pandangan daripada pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai mengenai pembentangan rang undang-undang perbekalan ini. Daripada aspek strukturnya, belanjawan ini meliputi dianggap sebagai satu belanjawan pengembangan kerana dia meliputi satu jumlah yang lebih besar daripada tahun lepas, dan ia memperuntukkan hampir 400 bilion belanjawan berbanding dengan 380 bilion di tahun lepas. Walaupun dia belanjawan pengembangan, yang Amat Berhormat Perdana Menteri berikrar bahawa belanjawan ini akan mewujudkan hanya kira-kira 4.2% defisit bagi tahun 2024. Ini merupakan satu ikrar yang agak kuat kerana di tahun ini kita mengalami defisit lebih 5%. Dan ini sebenarnya bersesuaian dengan matlamat Kerajaan Madani ini untuk mencapai belanjawan defisit kurang dari 3% di tahun 2025. Kemudian persoalannya bagaimana kerajaan ini telah berupaya untuk mengimbangi belanjawan sehingga dapat mewujudkan belanjawan yang lebih besar tetapi tidak meningkatkan defisit. Ini adalah kerana tahun ini kerajaan berjaya mengutip pendapatan melebihi apa yang diramalkan. Apa yang diramalkan kira-kira 291 bilion, tapi kita kutip lebih 300 bilion. Dan di tahun 2024 dianggarkan kita akan mengutip lebih kurang 4 atau 5 bilion lebih daripada tahun 2023. Dan ini dianggarkan akan datang 4 bilion tambahan ini daripada pengenalan 2 cukai ke atas keuntungan modal bagi penjualan syarikat tidak tersenarai ataupun saham syarikat tidak senarai, dan juga pengenalan cukai untuk barang bernilai tinggi atau barang mewah lah pada kadar 10% untuk warga tempatan kerana pelancong dikecualikan. Dan dua inisiatif lembaga hasil dalam negeri yang diharapkan akan menghasilkan tambahan cukai yang besar ialah pengenalan e-invoice yang akan membolehkan semua invoice syarikat di Malaysia di trace ataupun di captured oleh big data analytic yang membolehkan Inland Revenue mengawalnya, dan juga menggunakan TIN, Tax Identification Number, untuk individu yang membolehkan juga semua urus niaga individu dikawal. Antara pengumuman yang menjadi perhatian adalah kenaikan cukai perkhidmatan dari 6% kepada 8%. Namun kenaikan tersebut tidak melibatkan sektor makanan dan minuman dan telekomunikasi. Apa rasionalnya kenaikan 2% cukai ini? Cukai SSD adalah jualan dan perkhidmatan. Dan cukai perkhidmatan sekarang ni kadarnya ialah 6%. Dan dia dikenakan ke atas kebanyakan perkhidmatan profesional, perkhidmatan di hotel, restoran dan lain-lain, termasuk fast food ya. Dan cukai sekarang ni pada 6%, dan kerajaan bercadang untuk menaikkannya kepada 8%, dan ini khusus kepada aktiviti-aktiviti yang dianggap mewah
seperti di bar, nightclub, karaoke center dan sebagainya. Tapi dia tidak akan meliputi kenaikan ini, tidak meliputi restoran, fast food dan hotel tadi. Baik, Jadi okey. ia akan meningkatkan Hmm. pendapatan. Saya rasa dalam sekurang-kurangnya 2 bilion begitulah. Namun terdapat juga rungutan mengenai suara M40 seolah-olah tidak diendahkan setiap kali pembentangan belanjawan. Antara yang mengkritik termasuk Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Said Abdul Rahman dalam sidang medianya di Parlimen semalam. Okey, sebenarnya belanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan ini ialah belanjawan untuk peruntukan perbelanjaan kerajaan, dan kerajaan kerana matlamatnya ialah untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan rakyat adalah untuk memastikan golongan yang memerlukan mendapat bantuan. Jadi kebanyakan bantuan pergi kepada kumpulan B40 dan kumpulan miskin tegar. Misalnya kerajaan bertekad untuk menghapuskan kemiskinan tegar 160,000 orang miskin tegar dengan berbelanja lebih daripada 2 bilion misalnya. Jadi memanglah kumpulan M40 dianggap sebagai kumpulan yang agak sudah stabil dalam dalam masyarakat kita, komuniti kita, dan mereka sudah boleh berdiri sendiri tanpa bantuan kerajaan. Jadi mereka tidak memperoleh apa-apa habuan dalam belanjawan, kerana ide belanjawan bukan satu pengagihan pendapatan, dia merupakan satu perbelanjaan kerajaan. Jadi memang kita rasakan kumpulan M40 seolah-olah ditinggalkan, tapi kumpulan T20 pun juga ditinggalkan. Kumpulan M40 ni di tahun lepas, belanjawan tahun lepas diberikan habuan penurunan cukai 2%. Sebenarnya kumpulan M40 di Malaysia adalah kumpulan yang sangat penting. Daripada 2.7 juta pembayar cukai di Malaysia, daripada 2.7 juta, lebih daripada 2.3, 2.4 juta adalah kumpulan M40. Kerana kumpulan B40 memang dia tak bayar cukai, pendapatannya kurang daripada 4,000. Kumpulan T20 pun tidak banyak bayar cukai kerana sebenarnya orang yang berpendapatan 1 juta di Malaysia tak sampai 6,000 orang misalnya. Jadi memang sedikit orang T20 yang bayar cukai. Jadi kebanyakan pembayar yang menyumbang 35 bilion hasil cukai adalah orang M40. Cuma persoalannya, kenapa mereka tak dapat balik sebahagian daripada cukai ini? Kita perlu melihat bahawa kumpulan M40 ini dia sebenarnya mendapat balik secara tidak langsung cukai yang dia bayar kerana mereka memperoleh pendapatan hari ini kerana persekitaran yang sesuai menyebabkan mereka mendapat pendapatan yang agak tinggi sehingga mereka layak membayar cukai. Dan begitu juga mereka hidup dalam suasana yang agak selesa di Malaysia berbanding dengan kumpulan B40. Jadi mereka patut bersyukur dan menyumbang dalam bentuk cukai. Belanjawan adalah belanjawan. Belanjawan adalah anggaran apa yang akan dibelanjakan tahun depan untuk mentadbir kerajaan. Jadi sebenarnya strictly speaking, belanjawan ini adalah satu anggaran apa yang nak dibelanjakan oleh setiap kementerian, jabatan dan semua unit-unit dalam kerajaan. Tetapi kebelakangan ini tradisi yang mungkin telah dimulakan oleh semasa Datuk Seri Najib yang berkembang, ialah tradisi untuk menjadikan belanjawan sebagai satu usaha populis. Maksudnya untuk menarik minat semua orang kepada belanjawan dan kepada kerajaan, beberapa goodies diperkenalkan dalam belanjawan. Jadi
Dan goodies ini termasuklah pemberian subsidi dan sebagainya. Dan kemudian ini diteruskan apabila berlaku kegawatan ekonomi dan kesan COVID-19, dia telah menjadi sangat berluasa sehingga kita di satu masa belanja 300 bilion hanya untuk membiayai subsidi dan pemberian terus tadi. Jadi sekarang ni memang itu diteruskan sebab kerajaan hari ini sebenarnya tidak ada pilihan. Dia terpaksa meneruskan ini kerana kalau dia berhentikan serta-merta, dia akan dilihat sebagai anti rakyat. Kerana rakyat mengharapkannya, rakyat sudah mengira-ngira dalam akaun belanjawan mereka bahawa mereka akan mendapat bantuan terus daripada kerajaan. Jadi dia perlu diteruskan sekurang-kurangnya 1-2 tahun ni, dan kemudian perlu dicari jalan bagaimana meningkatkan pendapatan isi rumah tanpa memberikan bantuan ini. Itu yang dilihat sebagai strategi jangka pertengahan dan panjang. Jadi memang ada banyak pembaziran. Saya rasa pembaziran yang paling penting ialah di dalam mengurus sektor awam. Kita ada pasukan sektor awam yang jumlahnya melebihi 1.6 juta, dan ini merupakan satu jumlah yang sangat besar berbanding dengan bilangan penduduk di Malaysia. Kalau berbanding dengan negara seperti Singapura, jumlah kita adalah mungkin 3-4 kali ganda ya, daripada apa yang sepatutnya. Jadi itu mungkin boleh dilihat di dalam jangka pertengahan. Kalau ekonomi semakin malap, muram, kita perlu memikirkan tentang cost cutting ataupun pemotongan belanja. Tapi kalau ekonomi meningkat, mungkin kita boleh teruskan sebab di Malaysia ni sejak 3-4 tahun yang lepas, ekonomi kita sebenarnya dipacu oleh perbelanjaan persendirian. Dan perbelanjaan persendirian adalah perbelanjaan isi rumah, dan apabila isi rumah berbelanja, dia akan mewujudkan kesan berganda yang ataupun multiply effect yang menyebabkan permintaan dalam pasaran meningkat, penawaran dalam pasaran meningkat oleh industri, pertambahan guna tenaga, pertambahan belian kapasiti pengeluaran, pertambahan belian barang-barang bekalan dan sebagainya. Ini semua mewujudkan kesan berganda yang menyebabkan kadar pertumbuhan kita agak baik berbanding dengan negara-negara jiran. Cuma kadang kita tanya, mengapa kumpulan T20 tidak bayar cukai? Ini satu yang perlu didebatkan, dikaji, kerana di Malaysia ni sebenarnya kumpulan T20 memang tidak banyak bayar cukai kerana pendapatan mereka kebetulan tidak termasuk dalam skop percukaian. Contohnya, dividen yang mereka terima, kalau mereka tak ada kerja, mereka duduk tunggu di rumah dividen tiap-tiap tahun dari syarikat mereka, syarikat yang beroperasi yang menguntungkan, mereka dapat dividen itu tidak dicukai. Jadi kalau mereka tidak ada sumber lain, sumber pendapatan mereka dividen saja, seumur hidup mereka tak perlu bayar cukai. Begitu juga kalau mereka berjual beli saham, dia untung jual beli saham di Bursa Saham Malaysia, pun mereka tidak dicukai kerana memang keuntungan daripada pelaburan dalam Bursa Malaysia tidak dicukai. So ini merupakan aspek yang perlu dikaji semula kerana kita nak melihat skop percukaian yang lebih adil. Misalnya GST merupakan satu sistem yang dianggap lebih adil kerana dia akan mencukai semua orang, tak kira kaya, tak kira dia tak bayar cukai pendapatan, dia mesti kena berbelanja, dan bila dia berbelanja dia kena cukai. Tapi orang yang berpendapatan rendah pun tidak boleh mengelak cukai GST juga, kerana itu sudahlah dia pendapatan tak cukup, sekarang dia kena bayar pula GST. Jadi itu menyebabkan mana cukai itu dilihat
tidak adil pula kepada mereka. Tahun hadapan akan dilihat sebagai satu tahun yang mencabar kerana ekonomi dunia akan mengalami kegawatan, kadar inflasi tinggi dan kita sebagai sebuah ekonomi terbuka akan merasa kesan kegawatan dari seluruh dunia. Dan kita kerajaan perlu melindungi rakyat daripada kesan ini untuk tidak menjejaskan kehidupan mereka. Itu cabarannya. Di masa yang sama, kita juga perlu berkembang kerana ini merupakan tempoh pusingan ekonomi sedang menaik, dan pusingan ekonomi menaik ni dia bukan berlaku sepanjang masa, dia naik 5 tahun, dia turun 5 tahun. Jadi kita akan mengalami satu pusingan setiap 10 tahun. Dan kita sedang dalam pusingan naik dan akan memuncak pada tahun 2026. Kita perlu memanfaatkan ini, dan sebab tu kerajaan melancarkan beberapa projek induk seperti tenaga boleh diperbaharui, perindustrian baru, membawa industri-industri baru seperti ICT, IT dan industri IR 4.0 lah basically, dan juga membawa ataupun membangunkan satu industri baru, industri keselamatan makanan. Dan kita harap industri keselamatan makanan inilah yang akan melonjakkan ekonomi dalam tempoh 2-3 tahun hadapan, sebab industri keselamatan makanan ini dia cepat, dia industri makanan, mana dalam masa 3 bulan, 6 bulan kita sudah mendapat hasil dan boleh serta-merta menjadikan industri ini berdaya maju. So, kalau ini dapat dilakukan, kita akan melihat mungkin industri balik ke desa, ke luar bandar, kerana industri penanaman ini melibatkan tanah, dan tanah lebih banyak di luar bandar. Kita ada lebih 1 juta ekar tanah yang tidak diusahakan, dan ini akan membawa balik kumpulan penduduk di bandar yang tidak begitu selesa duduk di bandar untuk balik ke desa, ke kampung, dan mereka akan lebih selesa duduk di kampung kerana kos sara hidup lebih murah, dan mereka akan menjadi lebih berdaya maju melakukan menjadi petani, menjadi peniaga mikro, menjadi usahawan yang terlibat dalam industri keselamatan makanan ini.